Okey, cikgu hari ini akan meneruskan pelajaran kita, iaitu dalam pelajaran 3 di dalam kitab sirah pada muka surat 15. Tajuknya kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad ini ialah nabi kita. Nabi kita. Nabi Muhammad juga adalah nabi yang terakhir. Okey, sebelum cikgu teruskan lagi, kita baca doa dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin. Okey, cikgu teruskan. Kita belajar sirah ataupun sejarah kehidupan Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok. Okey. Kita tengok pengenalan. Okey. Kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang terpilih. Insan yang terpilih semenjak kecil lagi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dipandu oleh Allah Taala. Kerana Nabi Muhammad adalah insan yang terpilih. Perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dipandu oleh Allah Ta'ala. Sebab Nabi adalah insan yang baik, adalah Nabi yang baik, mempunyai akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat cantik, sempurna. Sebab tu Allah Ta'ala sayang kepada Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dibahagikan kepada beberapa peringkat untuk dikaji dan dihayati. Kerana baginda adalah contoh teladan yang utama. Okey, kita tengok apa dia. Kehidupan Nabi Muhammad yang pertama, iaitu peringkat yang pertama pada zaman remaja dan belia. Remaja dan belia. Remaja ni macam kakak abang kita. Belia ni dia dah dah peringkat macam peringkat muda lah. Lepas dia dah habis sekolah. Okey, kehidupan Nabi Muhammad pada peringkat yang pertama, iaitu pada zaman remaja dan belia. Peringkat yang kedua, kehidupan Nabi Muhammad SAW, iaitu pada zaman dewasa. Dewasa ni peringkat dia macam ayah ataupun ibu kita. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kita lihat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman belia dan remaja. Macam mana tu? Kehidupan Nabi Muhammad SAW pada zaman remaja dan belia bermula dalam jagaan pakciknya. Siapa pakciknya? Iaitu Abu Talib. Abu Talib ni adik-beradik dengan ayah Nabi, iaitu Abdullah. Okey. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW ketika di dalam jagaan Abu Talib, dia tidak suka menyusahkan pakciknya. Nabi telah belajar berdikari. Sebab apa? Dia tidak mahu menyusahkan pakciknya, sebab pakciknya, iaitu Abu Talib ni mempunyai anak yang ramai. Lepas tu kehidupan Abu Talib ni tidaklah semewah, tidaklah sekaya orang lain. Kehidupan Abu Talib ni adalah sederhana sahaja. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak mahu menyusahkan pakciknya. Dia sanggup belajar berdikari kerana tidak mahu membebankan pakciknya, tidak mahu menyusahkan pakciknya. Okey, cikgu teruskan lagi di sini. Okey, kita tengok. Sepanjang kehidupan Nabi telah melalui berbagai-bagai cabaran. Okey, kita tengok dia. Apa peristiwa yang pertama? Apa dia cabaran yang pertama yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iaitu terlibat dalam perang
Fijar. Ketika Nabi berumur 15 tahun. Tengok, kita 15 tahun hidup senang, hidup lenang di bawah jagaan ibu bapa kita. Tetapi Nabi Muhammad SAW dia telah berdikari, dia telah mengalami macam-macam cabaran. Berperang, tengok tu, berperang pada peperangan Fijar ketika berumur 15 tahun. Okey, selain itu Nabi Muhammad SAW dia bekerja mengembala kambing di perkampungan Bani Sa'ad dan juga di Mekah. Tengok Nabi kecil-kecil dia dah belajar mengembala kambing sebab tidak mahu menyusahkan sesiapa. Okey, kita tengok cabaran seterusnya. Cabaran Nabi seterusnya iaitu Nabi bawa barang dagangan Khadijah, Sayyidatina Khadijah ke Syam. Ketika itu Nabi berumur 25 tahun. Tengok Nabi 25 tahun dia sudah bekerja. Seterusnya cabaran Nabi iaitu Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah ketika berumur 25 tahun. Sayyidatina Khadijah ketika berumur 25 tahun. Sebab Sayyidatina Khadijah seorang orang kaya, dermawan, baik hati. Siti Khadijah terpikat kepada Nabi, Nabi pun terpikat juga kepada Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah. Okey, cabaran yang seterusnya yang dihadapi oleh Nabi iaitu Nabi dapat selesaikan peletakan masalah peletakan Hajar Aswad ketika itu Nabi berumur 35 tahun. Semasa ada konflik dekat situ oleh pembesar Arab. Dah siap Kaabah pada zaman tu Kaabah telah banjir dan jadi mengalami kerosakan. Jadi batu Hajar Aswad tu nak diletakkan semula ke tempat asal. Jadi bertelagahlah empat pembesar Arab. Jadi dengan dengan kepandaian Nabi, Nabi dapat menyelesaikan masalah peletakan hajar itu. Ketika itu Nabi telah berumur 35 tahun. Alhamdulillah, Nabi seorang yang bijak, seorang yang pandai, lepas tu baik pula akhlaknya kan. Okay, kita kena mencontohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita cuba teruskan lagi. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai keistimewaan. Adalah baik, sopan, akhlak yang sempurna kan? Nabi mempunyai banyak keistimewaannya. Keistimewaannya salah satunya cikgu tuliskan kat sini. Okey, Nabi mempunyai akhlak yang mulia. Nabi mempunyai akhlak yang mulia, disukai oleh orang pada ketika itu. Semua orang sayang pada Nabi. Pakciknya, makciknya, penduduk-penduduk Mekah sayang kepada Nabi sebab Nabi mempunyai akhlak yang sangat baik, akhlak yang sangat mulia. Tak pernah dia menyusahkan orang, tak pernah dia menyakiti hati orang. Okey, sebab tu Nabi disayangi oleh semua. Okey, seterusnya istimewaan Nabi iaitu Nabi jujur dan amanah. Nabi jujur dan amanah. Amanah ni iaitu disebut juga Al-Amin. Makna Al-Amin ini adalah amanah. Okey. Kalau pernah sekali berlaku ada kehilangan beg dompet. Nabi simpan beg dompet tu. Nabi cari siapa pemiliknya. Tengok. Nabi seorang yang amanah, Al-Amin. Okey, seterusnya keistimewaan Nabi iaitu Nabi mempunyai peribadi yang menarik. Peribadi yang menarik. Macam mana peribadi yang menarik? Iaitu yang saya sebutkan tadi lah. Nabi bersopan santun, tidak menyakiti orang, cakap dengan lemah lembut, cakap dengan baik. Itu peribadi yang menarik. Okey, seterusnya cikgu teruskan. Nabi mempunyai pemikiran yang tajam. Nabi ni seorang yang bijak, dapat menyelesaikan sebarang masalah. Apa-apa ada masalah pada ketika itu, Nabi dapat selesaikan dengan sempurna.
Sebab tu orang sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir sekali di atas tu iaitu Nabi berkata-kata perkara yang penting sahaja. Nabi berkata-kata perkara yang penting sahaja. Nabi tidak suka membuat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Kalau contoh Nabi buat perkara yang penting saja, contoh kalau dah masuk waktu solat, Nabi terus segera ambil air wuduk, terus solat. Kalau Nabi nak baca Quran, Nabi terus buka padam ke buka kitab Quran, Nabi baca. Okey anak-anak itu keistimewaan Nabi yang cikgu sebutkan tadi. Okey, kita tengok yang last lah. Yang last sekali. Okey, ini pada muka surat 17 tau. Cikgu ringkaskan. Menurut Ummul Mukminin. Siapa Ummul Mukminin tu? Iaitu kata-kata Sayyidatina Khadijah. Kata-kata Sayyidatina Khadijah di sini dia mengatakan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang memuliakan tetamu. Suka memuliakan tetamu. Kalau ada tetamu datang ke rumah dia, dia melayan dengan baik, melayan dengan paling teristimewa sekali. Kalau tak ada makanan, Nabi hidangkan aja apa makanan yang ada dekat rumah tu. Okey, selain itu Nabi juga sanggup menanggung bebanan orang yang lemah. Nabi sanggup menanggung bebanan orang yang lemah, orang yang susah, orang yang memerlukan bantuan. Nabi sanggup bantu dia. Nabi sanggup menolongnya. Seterusnya, Nabi suka membantu orang yang memerlukan pertolongan. Nabi ni ringan tulang. Dia suka menolong orang. Okey, seterusnya Nabi suka membantu perkara kebenaran. Ini yang lagi Nabi suka. Nabi Muhammad SAW dia lagi suka membantu membuat perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang benar. Dan yang terakhir sekali, Nabi adalah seorang yang sangat sabar, seorang yang sangat penyabar. Okey nak-nak, saya harap penerangan cikgu ini dapatlah memahami dan semoga kamu faham pelajaran kita pada hari ini, yakni pelajaran sirah, iaitu kehidupan Nabi Muhammad SAW. Okay, sebenarnya ada lagi muka suratnya, muka surat 18, 19, 20, 21 sampailah muka surat 22. Tapi penerangan cikgu tak nak banyak-banyak, nanti kamu kan sakit kepala kan, pening kan. Okey, jadi penerangan cikgu iaitu pada muka surat 15, 16 dan 17 saja. InsyaAllah kalau umur cikgu panjang, cikgu akan terangkan lagi pada slot yang akan datang. Ini ada lagi ni, tapi cikgu tak nak terangkan pada hari ini. Okey, ini sahajalah penerangan cikgu. InsyaAllah cikgu akan bagi kerja nanti selepas ini. Okey, cikgu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.